Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang isu pekerja asing yang berlaku di negara kita iaitu Malaysia. Pekerja asing merupakan salah seorang individu yang berstatus bukan warga negara. Mengetahui bahawa isu pekerja asing ini merupakan salah satu isu yang dijadikan bualan masyarakat di negara kita disebabkan oleh berlakunya kes jenayah yang berpunca daripada mereka. Bukan itu sahaja, kemasukan pekerja asing di negara kita ini juga menyebabkan ramai masyarakat di negara kita tidak mempunyai peluang pekerjaan walaupun mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa faktor kemasukan pekerja asing di negara kita serta langkah untuk mengatasi masalah kemasukan pekerja asing di negara kita yang akan diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar saja lagi. Pertama, kemasukan pekerja asing ke Malaysia adalah disebabkan oleh banyak pekerjaan yang terdapat di sini yang memberi pendapatan yang tinggi kepada mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kos yang tinggi dan kekurangan kekosongan kerja menyebabkan mereka berhijrah ke Malaysia. Antara sektor pekerjaan yang banyak kosong ialah dalam sektor peladangan, pembinaan dan perkhidmatan. Kebanyakannya, sektor-sektor ini diisi oleh pekerja asing yang tidak mahir dari pelbagai negara seperti Indonesia, Thailand dan Bangladesh. Di negara asal mereka, penawaran buruh melebihi permintaan yang menyebabkan pendapatan yang diterima sedikit. Sebagai contoh, Indonesia dibayar RM2,000 sehari berbanding dengan Malaysia yang dibayar ribuan ringgit untuk sebulan. Separuh dari pekerja asing kebiasaannya mengirim wang ke negara asal mereka. Hal ini membuktikan bahawa negara Malaysia adalah negara yang stabil, mewah dan menjadi inspirasi kepada mereka untuk menumpukan perhatian kepada Malaysia berbanding dengan negara asal mereka yang sering berlaku pergolakan politik dan peperangan. Permintaan buruh asing yang tinggi juga merupakan salah satu faktor peningkatan pekerja asing di Malaysia. Hal ini kerana majikan ingin menjimatkan kos operasi mereka dengan membayar upah yang rendah kepada pekerja mereka. Pekerja asing sanggup menerima upah yang rendah walaupun pekerjaan itu berat. Hal ini menyebabkan masyarakat tempatan tidak mendapat kerja dan ramai yang menganggur. Contohnya dalam bidang peladangan dan Penyelesaian isu pekerja asing menggunakan pendekatan dasar kerajaan. Dasar kerajaan ini dalam bentuk undang-undang, ianya mewujudkan Akta Immigration 1959. Itu boleh dikenakan kepada pekerja asing. Pekerja asing ni pas kerjanya dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ianya bekerja untuk tempoh minimum 2 tahun serta permohonan boleh dilanjutkan dengan majikan sehingga 5 tahun. Seksyen 6/1, pekerja asing yang tinggal di Malaysia tanpa permit yang sah adalah kesalahan dan boleh disabitkan hukuman. Yang pertama, denda tidak kurang daripada RM10,000. Kedua, penjara tidak melebihi 5 tahun. Ketiga, hukuman sebat tidak lebih daripada 6 sebatan. Hukuman kepada majikan pula dikenakan atas Seksyen 55B, iaitu majikan menggajikan orang yang tidak memiliki pas yang sah. Hukuman yang dikenakan ada dua. Yang pertama ialah denda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak lebih daripada RM50,000. Yang kedua ialah penjara tidak lebih daripada 12 bulan atau kedua-dua sekali bagi setiap. Seterusnya digunakan oleh kerajaan bagi tanggani pekerja asing adalah dalam bentuk program. Tanpa kita sedari, telah banyak program yang kerajaan wujudkan untuk mengurangkan pekerja asing di dalam negara. Program-program ini pula mempunyai tempoh pelaksanaannya dan akan digantikan dengan program yang baharu. Sebagai contoh, pada tahun 2014 hingga 2018, wujudnya program penghantaran pulang parti secara sukarela iaitu program 3+1. Pada tahun 2019 pula, digantikan dengan program B4G iaitu Back for Good di mana hampir 200,000 parti telah pulang ke negara asal melalui program ini. Menurut salah seorang pekerja asing binaan yang berdaftar, dia mengatakan bahawa dia berbesar hati kerana adanya program seperti ini kerana dia pernah ditipu oleh ejen yang menguruskan dokumen untuk dia pulang ke negara asal. Dia telah menghabiskan dan hilang duit beribu-ribu disebabkan ejen tersebut. Pada tahun 2020 iaitu program baru-baru ini,
iaitu program rekalibrasi pulang. Hampir 300,000 parti telah pulang menerusi program ini. Jadi di sini kita boleh lihat tindakan kerajaan yang mengambil langkah untuk menghantar pulang parti atas kerelaan diorang sendiri tanpa mengusir keluar pekerja asing dengan menggunakan kekerasan. Program ini diwujudkan bagi mengurangkan pekerja asing di dalam negara kita yang saban hari telah pun melebihi pekerja tempatan di dalam negara. Kesimpulannya, terdapat dasar yang telah kerajaan wujudkan melalui pelbagai bentuk bagi mengenai isu pekerja asing di dalam negara. Secara kesimpulannya, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang kian pesat membangun dalam mencapai status negara maju. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat membolehkan negara Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai negara maju yang berpendapatan tinggi. Namun, dalam proses untuk mencapai negara maju, terdapat pelbagai halangan dan cabaran yang harus ditempuhi negara untuk mencapai negara maju. Oleh itu, kemasukan buruh asing ke dalam negara telah mempercepatkan proses pembangunan negara kerana majoriti buruh asing yang datang bekerja di Malaysia terlibat dalam sektor pekerjaan yang kurang oleh warga tempatan. Kebanyakan buruh asing di Malaysia bekerja dalam sektor 3D iaitu danger, difficult dan dirty. Kerana warga tempatan negara dilihat kurang penglibatan mereka. Antara faktor kemasukan buruh asing di Malaysia adalah disebabkan oleh pendapatan yang tinggi. Kadar upah yang diberikan apabila bekerja di Malaysia adalah lebih tinggi daripada kadar upah di negara asal. Selain itu, peluang pekerjaan yang terbuka dan banyak turut menyumbang kepada kemasukan buruh asing di dalam Malaysia. Secara negatif, kemasukan buruh asing telah menyebabkan masalah jenayah yang semakin meningkat. Biasanya, buruh asing adalah pelaku jenayah. Kemasukan buruh asing yang tidak dikawal secara ketat dari segi aspek kesihatan telah menyebabkan berlakunya masalah penularan penyakit berjangkit. Oleh itu, kemasukan buruh asing ke dalam negara menyebabkan pihak kerajaan khasnya telah membuat perancangan bagi mengawal dan mengurangkan kemasukan buruh asing ke dalam negara. Kerajaan telah mengambil langkah dalam membendung kemasukan buruh asing dengan menguatkuasakan dan mengetatkan akta berkaitan buruh asing.